Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel saya Rocker Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe sebab subscribe ni mudah dan percuma sahaja. Terima kasih saya ucapkan. Dalam video saya kali ini kita akan membincangkan tentang karburator dan juga throttle body injection. Apa perbezaan di antara kedua-duanya? So video ni kita akan buat dua bahagian. First part kita akan cerita pasal carburetor sahaja. Bahagian kedua kita akan cerita pasal throttle body injection. So jom kita start dengan carburetor. Okey, first kali kita sembang pasal carburetor. So, carburetor ni suatu ketika dahulu hampir semua kenderaan motor kereta menggunakan sistem carburetor. Tapi sejak sistem injection diperkenalkan, penggunaan carburetor ni dah kurang sikit lah. Cuma sekarang kalau kita nak nampak carburetor ni dekat mesin-mesin kecil lah. Contoh kapcai, mesin rumput, macam tu lah. So, di tangan saya ni adalah carburetor PWK 32mm power jet. So, nampak macam rumit kan carburetor ni kan kalau kita compare dengan throttle body. Tapi sebenarnya carburetor ni jauh lebih simple daripada throttle body. Sebab segala-gala yang ada dekat carburetor ni ada berfungsi secara mechanical sepenuhnya. Dia berfungsi di bawah prinsip physics yang ada dekat bumi yang rata ni. Bumi rata ke? So dengan kata lain dia boleh berfungsi tanpa bantuan ada apa kata elektronik ke atau perlukan tenaga bateri ke. So dia secara sendirinya boleh berfungsi begitu sahaja. So dekat carburetor ni selalunya kita ada air screw ataupun fuel screw lah. Dan juga kita ada idle screw. So air screw ataupun fuel screw dengan idle screw ni adalah untuk kita mengawal idle kita, untuk kita setting idle kita. So siapa-siapa nak tahu macam mana cara dia boleh tengok video saya yang lepas-lepas. Dan juga ada banyaklah video dekat luar tu. Dan kemudian kita ada cok. Cok ni orang kata untuk start pagi-pagi. Kadang-kadang pagi-pagi start susah kan. So kita buka lah cok ni. So cara dia berfungsi adalah udara akan masuk ikut sini, lepas tu dia keluar ikut sini dan masuk ke dalam enjin. So, pergerakan udara yang laju dekat atas ni akan menyebabkan ada perbezaan tekanan udara dekat bahagian atas ni dengan dekat bahagian bawah ni. Ni tangki petrol dia lah. So dekat atas ni tekanan akan jadi rendah, kat bawah akan jadi tinggi. So petrol akan ditembak dekat atas. Dia tolak petrol ni atas. So bila petrol berjumpa dengan pergerakan udara yang laju ni, maka berlakulah campuran udara dengan petrol. So dia akan keluar masuk ke dalam head, tu masuk ke dalam blok. Okey, so kalau korang tengok dekat dalam ni yang berkilat tu, yang berkilat dekat tengah-tengah ni, ini dipanggil slide ataupun slider lah. So bila korang tarik throttle, throttle dekat tangan tu kan, korang buka throttle tu, slider ni akan terangkat dan tertutup. So berapa banyak korang buka throttle tu akan kawal kadar kemasukan udara ke dalam head dan juga kebuk pembakaran kat dalam piston lah. So lagi banyak buka, lagi banyak udara masuk, lagi laju lah motor pergi. Wow. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada satu jarum, needle. So needle ni dia akan masuk kat dalam needle jet yang bawah ni, yang satu slot besar dekat bawah tu kan. So dia akan masuk dekat bawah tu. Lepas tu dia akan masuk ke dalam main jet kita. So nanti saya tunjuk main jet dia. So jarum ni dia nampak kat ujung dia runcing kan. Ujung dia macam tajam, tapi kat badan dia tebal. Body dia tebal, tiba kat ujung jadi nipis. So perbezaan saiz jarum ni, ni yang kawal kadar kemasukan petrol pula kat dalam kita punya carburetor ni. Sebab dia nak campur kan udara dengan petrol kan. So yang slide ni kontrol udara, yang jarum ni kontrol petrol. Sebab tu diorang selalu asah jarum ni dekat ujung tu, sebab diorang nak tambah minyak dekat ujung ni. Tapi jangan salah asah, salah asah kepisangan bro. Alright, jom kita tengok bahagian tangki. Okey, seperti yang korang tengok ni, dekat bawah ni kita ada pelampung atau float. So apa function float ni? Float ni kan dia punya tangki dia kan. Dia samalah macam
sistem float dekat dalam kita punya jamban tu, kan. So cara dia berfungsi, petrol akan masuk ikut lubang ni tau. So petrol akan masuk ikut sini dan keluar dekat situ. Nampak? So petrol pun keluar. So bila dia dah nak penuh, korang nampak kat dalam tu, dia ada satu injap tau kat situ. Nampak tau? Dia ada macam satu valve. So bila petrol makin banyak, pelampung dia akan naik dan dia akan tutup lubang tu. Nampak? Lubang tu tutup. Nampak? Dia buka, tutup. Buka, tutup. Sama macam kat jamban kita tu. Alright. So sekarang kita masuk kat bahagian yang paling digemari orang ramai. Jet. So dekat dalam tangki ni kita ada dua jet. Satu yang kecil ni nama dia pilot jet. Dan yang besar ni dipanggil main jet. So inilah yang diorang panggil jet tu, bukan jet pejuang. Jet ni sebenarnya secara basicnya dia adalah skru yang ada lubang kat tengah-tengah dia. So apa function lubang-lubang ni? Lubang-lubang ni lah tempat petrol masuk. Dan juga dihantar ke atas tu. Yang ni hantar kat atas ni. Dia hantar, dia keluar dekat atas tu, kat jarum tu, kat ujung jarum tu. So kenapa ada dua? Kenapa ada pilot jet? Kenapa ada main jet? Kenapa tak pakai satu je? So pilot jet ni, function utama dia adalah ketika nak setting idle. So segala setup idle kita semua berkait dengan pilot jet. So dekat throttle pula dia berfungsi sehingga takat 10 ke 15% throttle je. So bila throttle dah buka banyak, laluan angin ni dah besar, function pilot jet ni dah tak berfungsi sangat. Dia akan serah dekat main jet. So function main jet ni bermula dari 15% throttle tu sehingga ke 100% throttle. So main jet dengan pilot jet ni kita boleh buka dan tukar. Dia ada macam-macam saiz, kecil, besar, semua ada. So kalau katakan motor kita campuran udara dan petrol dia terlalu kering, dan kita besarkanlah. Dan juga kalau kita terlalu basah, kita kecilkanlah. Macam itulah kita setting minyak menggunakan carburetor. Semuanya kita buat manual. So guys, itulah dia penjelasan basic tentang carburetor. So carburetor ni memang binaan dia sangat-sangat simple, sangat-sangat ringkas. Segala-galanya berfungsi secara mekanikal dan berada di bawah prinsip-prinsip fizik di dunia atau di bumi yang bulat ini. Sebagai contoh, kalau kita terkandas di tepi highway ataupun dekat tengah-tengah hutan, katakan kita main off-road kan. So kebarangkalian untuk kita berjaya untuk orang kata servis dan repair balik carburetor kita yang rosak tu adalah sangat-sangat tinggi. Sebab kita hanya perlukan basic tool sahaja untuk orang kata servis dan repair carburetor ni. So kalau carburetor ni bagus sangat, dan kenapa orang sekarang sudah beralih ke injection? Ini adalah disebabkan oleh efisiensi. So carburetor ni adalah kurang efisien kalau kita banding dengan injection. Penggunaan carburetor ni selalunya akan membawa kepada pembaziran petrol lah. Sebab selalunya macam saya cakap, selagi ada perbezaan tekanan di atas dan di bawah ni, petrol tu akan sentiasa keluar sahaja. Selain daripada tu, kadar pencemaran karbon dia juga agak tinggi kalau kita compare dengan standard emission sekarang. Sekarang kita dah nak masuk Euro 5 dah. So penggunaan carburetor ni selalunya memang dah tak ngam lah dengan requirement daripada Euro 4 dan juga Euro 5. Dan kalau kita bercakap tentang topik tuning pula, untuk kita fine tune carburetor ni susah sikit, sebab kita tak boleh nak pinpoint location tertentu. Kita boleh buat setting general sahaja. So boleh tune ke tak carburetor ni? Boleh, tapi kita boleh tune secara general setting sahajalah. Dan juga kita boleh tuning ignition degree dia bergantung kepada CDI yang kita pakai. Ada setengah CDI kita boleh map dia punya ignition timing dia. Tapi tu nanti kita sembang lah. Ok guys, sampai sini saja video saya kali ini. Diharap korang dapat sedikit sebanyak informasi basic tentang carburetor. So kita jumpa dekat bahagian kedua, throttle body injection. Bye.